Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 Ogos 2023 bersama saya Kimilia Nur Azlan. Persatuan Dewan Perniagaan Bumiputera Siam Malaysia menuntut permohonan maaf daripada Ahli Parlimen Bachok Shahir Sulaiman berhubung dakwaan Sami Buddha membenarkan minum arak dalam agama itu. Presidennya, Bon Sum Inong berkata kenyataan itu tidak benar kerana larangan minum arak adalah antara ajaran dasar moral agama Buddha. Menurut Bon, dalam satu kenyataan media, kenyataan yang dibuat oleh Shahir mengguris hati masyarakat Siam di negara ini. Sehubungan itu, Bon berkata seluruh masyarakat Siam yang beragama Buddha kesal dan mengecam kenyataan yang dibuat oleh Shahir. Mereka juga kata Bon menganggap kenyataan Shahir keterlaluan, tidak sensitif dan tidak menghormati institusi dan agama Buddha. Rabu lalu dalam sesi debat model ekonomi baru, Shahir telah membuat kenyataan bahawa Sami Buddha menyebutkan minum arak dibolehkan dalam agama Buddha. Tok Guru panggil dialog dengan ketua-ketua agama. Ni sebut pasal keberkatan ekonomi. Ekonomi juga. Tanya apa hukum minum arak. Tanya apa hukum minum arak kepada agama kamu. Tok Guru kata. Kepada ketua-ketua agama ni. Tok Sami, Buddha, Siam. Kata mereka jawab, minum arak boleh dalam agama kami. Tok Guru jawab, okey, kalau boleh, sila. Jual sesama kamu, minum sesama kamu. Tapi kami tak boleh. Tutup. Untuk kamu buka. Judi. Mereka kata agama kami larang. Tak baik. Tok Guru kata kami pun haram. Jadi Tok Guru pun tutup premis judi. Debat antara Shahir dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli itu telah disiarkan secara langsung oleh RTM dan Astro Awani. Sementara itu, Bon memberitahu kenyataan itu telah melukakan hati dan menimbulkan kemarahan seluruh masyarakat Siam dan penganut agama Buddha di negara ini. Bon juga menyeru kepada semua parti politik di negara ini supaya memahami kedudukan dan sensitiviti berkenaan. Pengasas Kumpulan Berjaya, Vincent Tan memohon perintah sekatan mahkamah terhadap Menteri Besar Sementara Kedah, Muhammad Sanusi Mat Noor. Menerusi saman fitnah yang difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Tan turut memohon mahkamah agar mengarahkan Sanusi membayar ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan. Terdahulu, Peguam Tan mengeluarkan surat tuntutan bagi menuntut Sanusi memohon maaf secara terbuka serta membayar ganti rugi RM200 juta. Ia berhubung dakwaan Sanusi berkenaan projek pembersihan Sungai Klang yang melibatkan Tan dan Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Syari. Writ saman merujuk ucapan Sanusi ketika berkempen di Dataran Darul Aman di Jitra, Kedah pada 2 Ogos lalu yang dihadiri beberapa ratus orang. Tan dan Berjaya mendakwa kenyataan Sanusi antara lain menggambarkan mereka sebagai korup, kroni kepada Amiruddin dan menyebabkan kerajaan Selangor menanggung kerugian RM180 juta ekoran tanah yang didakwa diberikan secara percuma dan menipu rakyat Selangor. Menurut penyataan tuntutan, Tan dan Berjaya Land Berhad yang merupakan plaintif pertama dan kedua menyangkal dakwaan itu dan berkata Sanusi menerusi surat balas bertarikh 8 Ogos enggan mematuhi tuntutan yang dibuat. Plaintif mendakwa dakwaan itu bukan sahaja tidak berasas dan tidak benar tetapi dibuat dengan niat jahat demi kepentingan politik dan retorik mengapi-ngapikan oleh defendant. Selain pelbagai bentuk ganti rugi, Tan dan Berjaya juga memohon injunksi agar Sanusi dilarang mengulang tuduhan yang didakwa sebagai fitnah tersebut. Malaysia kini sedang berusaha mendapatkan maklum balas Peguam Sanusi berhubung perkembangan ini. Berita seterusnya, menjelang pengundian sempena PRN esok, DAP sekali lagi dikecam selepas satu video yang memaparkan seorang ahlinya membuat ucapan berunsur provokasi. Klip video itu menggambarkan Lee Kai Ming yang merupakan seorang ahli biasa DAP berucap pada majlis makan malam parti pada 10 Jun lepas di Kajang, Selangor. Dalam klip video itu, Lee menyifatkan PAS sebagai parti serban berulang kali dan memberitahu penontonnya bahawa PAS mengingatkannya tentang bekatan. Klip video yang lengkap dengan sadikata Melayu telah dikongsi di laman web pendakwa terkenal Firdaus Wong malam tadi.
依家又走出一個叫咩包頭黨啊，清炒啊要咩啦？已經咁遲甩咗，依家又走出一個包頭黨，更加。 Sementara itu, dalam reaksi segera, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke memaklumkan keahlian Lee telah digantung serta-merta sehingga menunggu siasatan. Loke dalam satu kenyataan menegaskan DAP mengutuk keras ucapan tersebut yang bersifat provokatif dan berunsur kata-kata kesat. Loke juga menegaskan ucapan itu tidak mewakili pandangan dan pendirian DAP. Sempena dengan pilihan raya negeri, bermula sekarang hingga 13 Ogos, anda boleh membaca Malaysia Kini secara percuma selepas mendaftar. Kami ingin menyampaikan maklumat kepada semua rakyat Malaysia supaya boleh membuat pilihan yang bijak di peti undi. Klik pautan dalam keterangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati Malaysia Kini secara percuma. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Kita ke berita seterusnya. Kerajaan berusaha untuk menaikkan sedikit gaji penjawat awam menerusi belanjawan madani kedua yang akan dibentangkan di Parlimen Oktober ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjelaskan ia sebagai langkah sementara sehingga kajian menyeluruh berhubung skim gaji dan persaraan penjawat awam selesai dilakukan. Mengulas lanjut, pengerusi PH itu memberitahu dasar kerajaan ketika ini adalah untuk membuat pelarasan semula gaji pejabat awam setiap 10 tahun sekiranya berkemampuan. Menurut Anwar lagi, ia sepatutnya telah dilakukan 2 tahun lalu namun ia tidak dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini, malah mesyuarat bagi membincangkan perkara itu juga tidak dilakukan. Justru hasil mesyuarat bersama KSN, Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA, perkara itu kemudian telah diteliti semula. Anwar berkata demikian semasa berucap di program tinjauan mesra pelancongan dan perasmian Geopark Discovery Centre di Langkawi hari ini. Pada 13 Julai lalu, Anwar memaklumkan skim gaji penjawat awam akan dinaikkan secara berperingkat berdasarkan keupayaan ekonomi negara. Carangan tersebut akan dikemuka dalam mesyuarat bersama KSN Muhammad Zuki Ali dan KPPA Zulkifli Mohamad. Sebuah badan pemikir Ilham Center meramalkan kedudukan status quo dalam 6 PRN esok dari segi gabungan yang akan membentuk kerajaan negeri. Ia bermaksud gabungan PHBN akan kekal di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Manakala PN pula akan terus menguasai Kedah, Kelantan dan Terengganu. Menurut kajian itu lagi, PN kelihatan tepu dalam mencari strategi untuk menarik sokongan pengundi bukan Melayu. Tinjauan itu juga mendapati penyokong Melayu PH sebahagian besarnya akan kekal bersama gabungan tersebut. Bagaimanapun katanya, PN berpeluang menawan kerusi-kerusi di utara Selangor di mana majoriti pengundi Melayu serta di kawasan luar bandar seperti Dun Sementar dan Dun Sungai Kandis yang kini dipegang oleh PKR. Dun Hulu Kelang yang ditandingi bekas Menteri Besar Selangor Azmin Ali mewakili PN dijangka sengit dan sukar dijangka. Di Negeri Sembilan, Blok PH dan BN yang bergabung sukar dicabar kerana menurut Ilham, undi asas BN di kalangan pengundi Melayu terlalu besar manakala PH pula menguasai kawasan bercampur dan majoriti Cina. Di Kedah, faktor Sanusi akan menyekat PHBN daripada memenangi negeri itu. Jelas Ilham, tindakan PHBN untuk menyerang Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno sepanjang kempen mungkin menyebabkan mereka kehilangan beberapa kerusi di negeri itu. Sementara itu, Perdana Menteri menganggap ada yang tidak tepat pada dapatan kajian yang mendakwa hanya seorang daripada 4 Melayu di 6 negeri yang akan mengadakan pilihan raya esok berpuas hati dengan prestasinya. Menurut Anwar, kajian itu dipercayai cacat dan tidak menggambarkan keadaan sebenar di lapangan. Only 24% of Malay voters support you. I don't agree with that. It's a flawed analysis. Or probably they take Kelantan compared to Selangor. Many of our states, we are doing extremely well. I'm very optimistic. Terdahulu, Anwar ditanya pandangannya mengenai dapatan tinjauan yang dijalankan oleh Ilham Center pada Julai lalu yang menemui 2,416 responden di Kelantan, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang.
Dalam kaji selidik tersebut, hanya 24% responden Melayu berpuas hati dengan prestasi Anwar berbanding 88% dalam kalangan masyarakat Cina dan 81% India. Secara keseluruhan pula, Ilham Center mendakwa hanya 42% responden berpuas hati terhadap prestasi Anwar. Dalam pada itu, PAS mengumumkan tawaran cadangan perubahan kepimpinan di Kelantan bagi jawatan Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar. Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan berkata, bagi Terengganu dan Kedah, Menteri Besar yang ada akan dikekalkan sekiranya terus mendapat mandat selepas PRN esok. Merujuk kepada keputusan mesyuarat jawatankuasa harian PAS Pusat yang diadakan pada 10 hari bulan Ogos tahun 2023 di Rusila, Terengganu yang dipengerusikan oleh Presiden PAS Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, maka PAS dengan ini mencadangkan tawaran kepimpinan kerajaan negeri di bawah pentadbiran PAS dan Perikatan Nasional, iaitu bagi negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah seperti berikut. A. Mengekalkan Menteri Besar bagi negeri Terengganu dan negeri Kedah tertakluk kepada mandat rakyat dan ampuni perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan kedua-dua negeri. Dan B. Perubahan gabungan Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar sekarang bagi negeri Kelantan dengan mengemukakan gabungan kepimpinan baharu, iaitu seorang tokoh agamawan dan seorang tokoh teknokrat tertakluk kepada mandat rakyat dan ampuni perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku As-Sultan Kelantan. Dalam pada itu, melalui kenyataan awam di media sosial, PAS mengucapkan penghargaan parti itu kepada Ahmad Yaakob dan Muhammad Amar Abdullah yang masing-masing sebelum ini menjadi Menteri Besar serta Timbalan Menteri Besar Kelantan. Ahmad sudah menyatakan pendiriannya untuk menjadikan PRN kali ini sebagai penggal terakhir berkhidmat sebagai wakil rakyat. Bagaimanapun, Muhammad Amar masih belum memberi bayangan untuk mengakhiri politiknya, terutama dengan kedudukannya sebagai Timbalan Menteri Besar. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Selangor akan mengisytiharkan cuti peristiwa Isnin depan jika PH dan BN memenangi PRN Selangor esok. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Besar Sementara Selangor, Amiruddin Syari dalam amanat khasnya pagi tadi. Dengan berbesar hati, saya juga ingin mengumumkan bahawa sekiranya gabungan perpaduan di negeri Selangor yang terdiri daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berjaya memenangi pilihan raya negeri Selangor pada 12 Ogos ini dan membentuk Kerajaan Negeri Selangor, kita bersetuju untuk isytiharkan cuti peristiwa pada seluruh rakyat negeri yang tercinta ini pada 14 Ogos 2023, iaitu pada hari Isnin hadapan. Sementara itu, Setiausaha Agong PN Hamzah Zainuddin hari ini menghantar surat tuntutan terhadap Kerajaan Malaysia, SPRM dan Ketua Pesuruh Jayanya Azam Baki. Bekas Menteri Dalam Negeri itu berkata ia berikutan dakwaan yang mengaitkannya dengan kes rasuah 15 juta ringgit membabitkan seorang ahli perniagaan Sim Chu Tiam. Apabila saya mengeluarkan satu ucapan tentang satu kes di mana seorang individu yang bernama Mr. Sim atau Steven Sim Chu Tiam telah pun dibawa ke mahkamah di bawah Seksyen 16A-B oleh SPRM. Ketika itu saya mempersoalkan tentang mengapa charge ini dikenakan dan disabitkan dengan nama saya.
Dan apabila saya bertanyakan kepada semua pengundi-pengundi di hadapan saya ketika itu, apakah saya harus ambil tindakan terhadap agensi atau kerajaan Malaysia tentang isu ini, maka semua yang ada di hadapan saya memohon supaya saya melakukannya. Dan saya semalam telah pun mengumumkan, apabila 2 malam sudah, saya kata saya akan jumpa peguam saya pada besok hari. Jadi semalam saya dah jumpa peguam saya, dan malam tadi saya dah umumkan saya dah jumpa pun peguam saya. Maka hari ini saya nak maklumkan bahawa satu surat daripada peguam saya telah pun saya hantar kepada Tan Sri Datuk Sri Haji Azam bin Baki, Chief Commissioner Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), dan juga the Malaysian Anti-Corruption Commission, the agency itself, and the Government of Malaysia melalui Attorney General's Chambers Malaysia. Lawyer saya telah pun mengantar surat ini dan saya difahamkan telah pun diterima, dan kita telah pun memaklumkan kepada mereka bahawa beberapa beliau dan juga beberapa public officers of the Government of Malaysia telah pun melakukan satu perkara dengan lebih baik saya maksudkan abuse their powers dan juga committed misfeasance in public office, dan juga conspired untuk menyebabkan saya dianggap sebagai seorang yang melakukan kesalahan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimilia Nur Azlan, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.